Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita berjumpa lagi. InsyaAllah saya akan cuba menerangkan tentang satu topik yang agak penting yang mungkin setengah daripada kita pernah dengar tapi tidak begitu amat berat. Tajuk yang saya nak bincangkan pada malam ini adalah berkaitan dengan penghakiman ingkar. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Judgment in Default, ataupun dalam istilah peguam dia kata JID, Judgment in Default, penghakiman ingkar. Okey, macam mana kita tahu tentang Judgment in Default ataupun penghakiman ingkar ini? Untuk memahami perkara ini, saya ingin bawa satu senario supaya kita boleh faham. Saya akan bawa daripada proses saman dulu. Okey, katakan kita ni pernah buat pinjaman dengan bank. Lepas tu kita gagal bayar, maka bank pun memfailkan saman ke atas kita. Mana bank akan mengarahkan peguam dia untuk saman kita. Okey, itu proses dia. Biasanya dalam kes-kes yang melibatkan tuntutan saman ini, apa yang biasa bank buat adalah bank akan arahkan peguam dia untuk menulis surat, membuat notis tuntutan ke atas kita lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil letter of demand ataupun notice of demand, surat tuntutan. Dia setengah orang ni apabila terima surat tuntutan daripada peguam bank lah, dalam kes ini dia ambil berat. Setengah orang tak ambil berat, dia biarkan je. So katakan kita ambil senario yang kedua, iaitu kita dapat surat daripada peguam, kita pun tak ambil pusing, tak ambil tahu, kita biarkan saja. Biasa dalam surat itu ada satu tempoh diberikan. Kalau kamu tak gagal bayar dalam sekian bulan, maka kita akan memfailkan saman. So saya buat anggapan kita tidak ambil berat terhadap surat itu, maka pihak bank akan arahkan peguam dia untuk memfailkan saman. Bergantunglah berapa jumlah saman itu. Kalau sekiranya saman itu mungkin jumlah dia katakan 100,000, dia mungkin failkan kes itu di mahkamah session court atau mahkamah magistrate. Kalau lebih berjuta-juta, dia mungkin failkan di mahkamah tinggi. Saya buat anggapan dia failkan kes itu di mahkamah session, katakan kita dituntut kita daripada kita RM100,000, maka bank pun arahkan peguam dia memfailkan saman. Pihak peguam bank akan failkan saman di mahkamah. Bila failkan saman, nanti mahkamah akan keluarkan satu dipanggil saman yang bermeterai, seal copy. Saman seal copy itu akan diserahkan kepada kita, iaitu pihak yang dipanggil defendant lah. Sama dia diserah secara tangan, by hand, ataupun serahkan secara melalui AR registered. Sebab AR registered tu dia akan ada tanda tangan kat belakangan, ada acknowledgement of receipt. AR tu mana acknowledgement of receipt, ada satu kad yang kita akan sign kan. Okey, katakan dapat saman itu pun kita tak ambil peduli, kita biar saja. Yang ini saya nak katakan bahawa saya nak bagi satu nasihat lah. Kalau kita dapat surat saman ini, seelok-eloknya kita ambil berat. Paling kurang kita jumpa peguam untuk bincang. Jangan kita biarkan saja. Itu mungkin akan mendatangkan satu masalah kemudian hari. Tapi untuk tujuan perbincangan penghakiman ingkar, katakan kita tak ambil peduli, kita biarkan, maka pihak bank, iaitu oleh peguam dia, bila kes itu dipanggil di mahkamah, peguam akan cakap pada hakim, Tuan Hakim, saya telah serahkan saman ini kepada pihak defendant, mereka tidak buat apa-apa, maka saya memohon supaya penghakiman ingkar dimasukkan ke atas defendant. Okey, penghakiman ingkar ni apa dia? Secara mudahnya, penghakiman ingkar ni adalah penghakiman tanpa bicara. Maknanya seolah-olah bank telah menang kes itu tanpa bicara. Mana bank tak perlu bawa saksi untuk buktikan kes macam mana 1,000 tu boleh datang, dan bank juga tak perlu bawa dokumen untuk buktikan kes. Sebab kita telah gagal melawan kes itu, maka dia menang secara, orang kata menang secara percuma lah ibaratnya. Perintah yang dapat judgment in default ataupun JID atau penghakiman ingkar itu dipanggil penghakiman yang berbentuk ex parte. Ex parte maknanya perintah sebelah pihak. Bank seorang yang dapat, bank beritahu mahkamah, mahkamah terima. Maknanya kita yang disaman tidak ada peluang untuk nak counter balik, sebab kita tak datang ke mahkamah. Itu dia punca yang sebabkan dia dapat penghakiman ingkar. Okey, penghakiman ingkar ini bila kita dapat nanti, bila bank dah dapat penghakiman ingkar daripada peguam dia akan serahkan perintah penghakiman ingkar tu kepada kita pula. Dia akan cakap dalam perintah tu akan sebut bila tarikh kita dapat, siapa peguam yang hadir, berapa jumlah yang kita kena bayar. Okey, katakan lepas tu bank pun serahkan melalui peguam dia, serahkan penghakiman ingkar itu, perintah bermeterai itu, perintah mahkamah itu, judgment in default, penghakiman ingkar itu kepada kita. Apa kita kena buat? Okey, saya nak nasihat di sini. Kalau dapat perintah itu, jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan, kita mengambil risiko. Sebab mana-mana perintah mahkamah ini, kalau kita biarkan, dia berisiko tinggi akan mendatangkan masalah kepada kita di kemudian hari. So, jadi saya punya nasihat kepada semua, kalau tuan-tuan terima apa saja surat daripada mahkamah, langkah pertama yang terbaik adalah kita jumpa peguam untuk bincang. Sebab hanya peguam yang boleh beri nasihat apa langkah seterusnya kita boleh buat. Jangan kita cuba nak tunjuk bahawa tak apalah, aku tak kisah. Jangan. Takut nanti tiba-tiba je ada orang datang rumah kita nak, contohnya nak rampas harta benda kita. Dari segi prosedur perundangan, apabila dapat perintah penghakiman ingkar itu, pihak bank, kalau kita tak bayar juga, pihak bank boleh dapatkan perintah atau memfailkan bankruptcy, memfailkan tindakan untuk bankruptkan kita. Ataupun pihak bank
boleh memfailkan, dipanggil perintah untuk menyita dan menjual harta kita. Dia pergi rumah kita, dia akan sita barang-barang harta kita ni, lepas tunjukkan lelong. Itu yang kedua. Atau kalau kita syarikat, katakan saya independent tapi saya syarikat, dia boleh buat permohonan untuk menggulung syarikat ini. Winding up dia panggil. Sebab itu saya ingin menasihatkan kepada semua para pendengar, kalau dapat perintah penghakiman ingkar ini, kena cepat bertindak segera jumpa peguam. Sebab ada permohonan-permohonan yang kita perlu buat untuk ketepikan perintah itu. Ada cara dia. InsyaAllah perkara itu saya akan terangkan pada masa akan datang. Jadi sebelum itu saya harap bila kita nak dengar lagi lanjut ini, saya harap bolehlah stay tune dan mungkin boleh subscribe channel ini untuk kita mendapatkan lagi banyak berita-berita yang lebih terkini tentang undang-undang ni. Sebab saya punya niat untuk membuat video ini untuk nak menolong saudara sekalian supaya memahami proses undang-undang itu. Ditakdirkan daripada penangan ini mungkin ada yang tidak berfaham, tak mengerti, boleh bertanya soalan dalam komen nanti. Boleh tanya soalan. Jadi kita akan jumpa lagi. Sekian, terima kasih.